Hai, Assalamualaikum. Okey, pagi ni saya bersama dengan Coach Lia. Where is my beautiful kakak? Ada kat sini? Okay. Ada. I'm here. Okay. Alright, silakan Kak Lia. Saya nak set up YouTube sekejap. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Saya akan start dulu. Okay, sementara Coach Yana nak setting for YouTube link. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari kita dah ada 126 orang join audisi pagi ni. Okay, sempat lagi tahu kita nak jemput kawan-kawan kita. Okay, jom jemput kawan-kawan. Mungkin ada yang lupa nak join audisi pagi ni. Okey, jom kita jemput kawan-kawan kita masih sempat lagi sebab kita nak bincang satu topik yang sangat best. Terutama sekali bagi kita yang baru nak mula new momentum. Okey, saya nak tanya sini, anda semua bersiaran daripada mana? Okey, boleh tak daripada mana anda semua bersiaran? Okey, saya Lia, Coach Lia daripada KL. Okey, nak tengok. Okey, kita dah 135 orang. Okey. Oh, ada daripada Gombak. Okey. Wah, ada Sabah. Kita ada daripada satu Malaysia ni saya rasa kan. Walaupun PKPB kita boleh merentas melalui online. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Have you had your shake today? Harap semua dah ambil shake hari ini. Okey, saya nak tanya. Ada yang tak dengar suara ya? Boleh dengar tak? Okey, sebentar boleh dengar suara saya tak? Siapa yang boleh dengar boleh say I. Dengar? Dengar kan? Okey. Dengar dia. Dengar kan? Okey, saya teruskan. Alright, right. Okey, saya nak tanya hari ni. Okey, saya nak tanya dulu siapa yang join pagi ni, siapa yang memang first time join OBC? Ada tak? Dia memang first time. Dia baru nak ini kali pertama dia join, dan ada tak yang memang baru nak join group coaching? Hari ni join OBC, ada tak? Ada memang first time memang baru nak join group coaching dan hari ni dia join OBC. Wah. Tahniah kepada anda. Okey, Sohana pun. Alright, Rin. Okey, baru first time Fika. Okey, it is a good untuk anda semua, kepada yang baru join program baru first time. Okey, ini adalah topik yang sangat bagus untuk anda semua, untuk kita nak sama-sama belajar. Okey, certified first time. Okey. Kita nak sebab kita nak, sebenarnya kita nak macam mana kita yang first time ni, dia kebanyakan orang dia tak ada keyakinan macam apa yang saya nak buat, saya nak start daripada mana, nak start program ni, saya nak buat apa. Okey, hari saya nak buat apa. Okey, hari sebenarnya is a good. Hari bulan 3 adalah hari kemasukan new coaching dalam kepada new coaching anda yang register for March. Okey, it is good for you untuk kita dengar bersama-sama sebenarnya apa dia persediaan untuk anda semua. Kita ada 7 perkara yang anda perlu tahu sebelum anda join program kan. Kak Lia termute. Tadi saya baru buat setting. Okay, my lovely partner, beautiful partner, beauty. Okay, question kita nak share slide. Okay, question dah share slide. Okay, di slide tadi. Okay, sebelum saya cerita dan topik hari ini, inilah saya. Saya suka membuat challenge, 10-year challenge. Ada yang dah buat ke 10-year challenge ni? Tengok, ada yang tak berani nak buat, saya tak nak buat. Takut nak buat challenge dulu dan sekarang. So, ini adalah saya, boleh panggil saya Coach Lia atau Kak Lia. Okay, saya rasa mungkin ada yang baru kenal saya, kan? Ada tak yang baru nampak saya hari ni? Okay, mungkin ada yang kata pernah nampak tapi macam tak pernah nampak tapi tak tahu kat mana. Ada tak? Okay. Saya walaupun saya anda mungkin tak kelihatan di mata anda semua, tapi sentiasa berada di sini. Okay. Saya sebenarnya bersama nutrition ni dah 8 tahun. 8 tahun umur anak saya yang kedua, itu 8 tahun saya berada dalam dunia nutrition. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kan, bila kita tengok challenge tu macam mana kan. Dulu sebelum kita ambil nutrition tu, nak tengok muka sendiri pun segan. Hakak tak nak tengok, hakak dia tak malu. Tengok muka dulu macam orang tua. Kan. Lepas tu macam tengok ramai dulu, ya Allah, kenapa lama dia tua kan. Bila kita dah ambil nutrition, with the right nutrition, the best nutrition tu, dia terselah daripada dalam tu, dia bawa keluar.
terselah di luar. Okey, next question. Okey, inilah dia. This is me dulu dan sekarang. Kalau saya tak ambil keputusan untuk berubah, makanya saya tak akan berada di sini. Kan? Jadi untuk anda yang dah decide untuk join online coaching March, syabas saya ucapkan kepada anda semua. Syabas dan syabas kerana anda mengambil keputusan, sebab keputusan ini sebenarnya tak ramai orang boleh nak ambil. Tak semua orang nak ambil keputusan untuk melakukan perubahan. Sebenarnya untuk diri kita pun, kesihatan untuk diri kita sebenarnya, tapi ada orang yang tak boleh nak ambil keputusan. Kan dia nak pegang dengan gemuk is awesome. Semua gemuk is not awesome guys. Tak awesome. Okey, inilah saya. Saya letak satu keping, satu tanda aras. Saya letak kalau berat saya 70, reach 70, I must do something. Kan sekarang 72 kan, masa tu 72, that is the time, the best time for me to do something. Tak payah tunggu nak 75, tak payah nak tunggu 80. Ada orang berat 90 pun, okay je, nampak kurus je. Kan? Masa 72 ni, saya rasa kurus je sebenarnya. Depan cermin kan, kurus je, okay je kan. Cuba kita compare dengan kurus kat sebelah. Kita tahu kita ni kurus ke tak kan. Kita seorang kita macam main, kita dapat kita kurus kan. So bagi anda semua, okay, you just put certain numbers for your macam untuk berat kan. Bila dah capai, dah touch that benchmark tu, you mesti kena do something, you mesti kena transform diri, tak boleh kita biarkan. Okay, okay, next. Okay, next is for my partners. Kita bersama partner saya sambung. Cuma Mas ni, Kak Lia umur berapa ni? Sebab nampak macam 29. Itulah umur saya 29. Okay, umur rahsia kan? Alright. Umur tu, apa tadi yang anda anggap umur saya, itulah umur saya. Okay, over to you, Shana. Alright, so ini saya pun macam Kak Lia juga. Sebelum ni disebabkan habit pemakanan, jadinya adalah terlebih dekat certain part tu kan. So saya suka skip breakfast. Okay, waktu student memang suka skip breakfast, terus brunch je. So memang dia punya side effect pipipau. Ada gang pipipau tak kat sini? Boleh komen pipipau. Okay, so Alhamdulillah saya berjaya menurunkan lemak dan sekarang ni boleh maintain berat badan sehingga anak 4 orang, nak masuk 5 orang insyaAllah. So memang rasa best lah. So paling penting untuk kita start, just buat keputusan je untuk bermula kan. Okay, alright, so jom kita tengok Kak Lia, apa hari ni 7 perkara wajib yang kita perlu ada. Okay, kita sebenarnya nak discuss 7 perkara wajib pada anda semua sebelum mula program. Sebab hari ini adalah hari kemasukan new coachee kan, ataupun kita ni senior coachee yang nak renew result kan. Sebab kadang-kadang kita pun, macam saya pun kadang nak juga renew result saya. So the first one is ialah kena ada mindset yang betul. Okay, sebab apa saya sebut mindset? Boleh tak apa saya sebut mindset? Saya nak tanya pada anda semua ni, kenapa kena ada mindset yang betul? Sebelum kita nak masuk program ni, kena ada satu mindset yang betul. Kan? Okay, kenapa ada mindset yang betul? Sebab mindset ni dia akan membawa, akan drive kita punya action. Kan? Mindset ni akan membawa kita punya action kepada kita punya target. Kan? Sebelum kita nak jump program, sebab tu kita dengar, kita pernah dengar kan, if you want to change your body, change your mindset first. Kan, kalau kita tak ubah mindset kita ni, kita akan duduk kat situ lah. Kita tak akan boleh nak open mind kita nak belajar. Sebab kita duduk dalam group coaching, kita akan belajar macam-macam nanti. Kita akan belajar cara pemakanan yang sepatutnya. Sebab sebelum ni kita diet, kita buat kurus tanpa ilmu. So dalam program ni, dalam program online coaching, anda semua akan belajar. Okey, inilah ilmu pemakanan yang asas, yang penting untuk anda tahu. Kalau kita tak ubah mindset kita, kita tak akan boleh terima segala ilmu yang kita akan belajar tu. Satu lagi mindset ni kan, sebenarnya mindset ni dia lebih kepada pemikiran kita tentang program diet ataupun apa orang nak diet ni lah. Jadi cuba pada anda yang first time ataupun kita dulu, apa yang kita fikir bila kita sebut diet program. Bila kita jumpa kawan kita kata, saya tengah diet. Apa mindset yang kita yang tergambar dalam fikiran kita? Bila orang sebut, saya tengah diet sekarang. Diet. Apa lagi mindset? Dia kata, mindset yang ni yang kita nak buang. Mindset yang kata, alah, diet ni makan sayur je. Macam kambing. Ada yang saya pernah dengar, ini kambing tu, makan sayur je. Kan? Itu mindset yang kita kena buang. Okey? Kepada anda semua, kepada anda yang baru join hari ini, cepat pegang kepala anda semua. Pegang.
Jom pegang kepala masing-masing. Mana mindset yang negatif tu, nak jump for green ni, okey, pegang kepala, ambil dan buang je jauh. Okey? Go. Okey, kita buang. Dan kita masukkan mindset yang baru. Okey, mindset yang baru. Mindset yang betul. Okey. Okay, thank you Coach Lia. Alright, seterusnya yang perkara yang kedua, apa yang kita perlu ada sebelum kita mula program adalah clear big why. Kan? Mindset dan big why ni dia best friend lah. Kita memang kena ada clear why. Okay? Why ni ataupun kita punya impian ni dia terbahagi kepada, dia ada tiga tingkatan lah. Okay? Kalau kita punya semangat cuma tahan sebulan kerana kita punya why tu dia sekadar wish. Okay? Level 1 semangat adalah level wish. Maksudnya teringinnya nanti Raya nak pakai baju cantik kan. So dia teringin je. Dia macam bermusim dia punya keinginan tu. Okay, jadi kalau kita punya tahap pertama wish, dia cuma semangat tu bertahan 1 bulan. Berapa bulan? Boleh tulis 1 bulan. Okay, kalau kita up sikit kepada daripada wish, kita pergi kepada goal. Okay, so goal ni dia ada deadline. Maksudnya okay, by my birthday tahun ni saya nak dapatkan berideal. So dia ada keinginan campur dengan deadline. So dia akan bagi kita satu goal. Kita punya semangat ni boleh tahan dalam 3 ke 5 bulan. Okay, so lagi lama lah. And then the last part adalah bila kita punya goal tu berubah menjadi desire. So desire ni yang kita nak buat seumur hidup. Kenapa kita nak sihat? Cuba kita pergi balik dekat akar, kita nak join program ni, kenapa kita nak sihat? Kalau kita nak sihat contohnya sebab kita nak fit untuk family, kita nak mudah beribadah kan. So dia punya goal tu dah beyond penimbang. Dah bukan macam saya nak tengok je turun berapa kilo kan. So make sure kita ada desire yang besar. Bukannya sekadar teringin, bukannya sekadar nak turun sebab ada keramaian tertentu ke apa kan. Tapi kita memang nak ada desire supaya bila desire kita besar, kita boleh turun dan yang paling best kita kekalkan penurunan kita. Okay, so boleh tak share dekat sini? What is your desire nak turunkan berat badan? Cuba komenkan dekat chat. Saya nak sihat dan fit kerana ... Sila sambung Saya nak sihat dan fit kerana ... Okay, Fajrina kata fit, healthy and confident. Okay, so yang lain boleh sambung juga, alright? So jom kita tengok next one apa pula Kak Lia? Okay, next one. Ni sebenarnya penting. Effort untuk cuba master water intake. Okay Kak. Okay, saya nak anda semua share kan. Berapa liter yang you all boleh minum sehari? Kan? Kenapa water ni penting? Sebabnya water intake ni ada salah satu topik dalam online coaching. Kenapa pentingnya air untuk? Wow. 6 liter. Amazing 6 liter kan. Sebenarnya kita bukanlah nak paksa-paksa minum air banyak ni. Kan kata sebenarnya kita nak cuba melatih diri kita minum air. 4 liter, 6 liter, 5.5 liter. Wah, amazing kan. Sebenarnya badan kita ni 70% adalah terdiri daripada air. Cuba can you just imagine kalau tak cukup air kan. Kalau saya tak cukup air, if saya hanya minum 1 liter air saja, saya akan dapat migraine. Sebenarnya sakit-sakit kita ni, sakit kepala semua ni datang daripada tak cukup air kan. Ada orang kata coach minum air banyak nanti kita pergi toilet lah, ulang balik pergi toilet tak larat lah. Kan sebenarnya memang normal kita minum air, kita pergi ke tandas, itu adalah normal dan kita memang perlu kan. Yang tak normalnya minum air tapi tak pergi tandas. Kan. Dan bagi kita yang bekerja kan kat office tu, apa tip yang kita nak, kalau paling senang kita letak je botol air, susun botol air kat tepi tu. Nak malas nak ambil air kan. Kalau saya kat office saya letak 3 liter tu kat tepi, senang nak ambil. Kalau malas juga tak tahulah kan, tepi capai ke tepi. Kan. Ada juga antara tip yang paling best sekali nak cukupkan water intake ni, kita minum air botol air yang ada straw. Kan kalau kita boleh minum botol air yang ada straw, cepat sangat habis air tu. Okey, just cukupkan, cuba. Okey, siapa yang tak pernah minum air? Ada orang yang minum hanya tak sampai 1 liter sehari. Saya pernah ada coach dapat, saya tak pernah coach dapat 1 liter. Tak apa, saya kata kita boleh cuba sikit-sikit. Okey, cuba sikit. Kalau sejam kita minum 1 gelas pun okey kan? Sejam 1 gelas. 1 ke 2 jam 1 gelas. Sebenarnya senang je. Semua kita je. Kita kena put effort untuk kita cukupkan water intake. Sebab air ni sangat penting. Kan? Tak apa kalau kita lari ke tandas. Anggap je kita berjalan ke tandas tu ada satu senaman. Berjalan juga kan? Kalau kita pakai watch tu.
kira step tu pergi tandas tu berapa step kita jalan sehari kan. Itu adalah satu senaman. Di samping kita minum air, kita pun dapat exercise berjalan kaki. Kan. Okey, apa yang next ni pula? Okay, thank you Coach Lia, banyak tips kan. Okay, yang senior-senior pun boleh kongsi juga tips kat bawah kan. Mana tahu yang baca hari ni baru nak join. Okay, seterusnya adalah jaga timing makan. Yang ni sangat penting jaga timing makan. Sebab kadang-kadang bila kita dah makan yang clean tapi timing makan tak jaga, so memang kita punya metabolism down. Okay, bila kita berlapar lebih daripada 4 jam, okay, contohnya kita dah minum shake ataupun kita dah breakfast pukul 8, tapi disebabkan meeting yang busy kita makan lunch pukul 3, sudah lebih berapa jam tu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, dah 7 jam kan. So bila kita punya badan berlapar lebih daripada 4 jam, dia akan masuk starvation mode. Badan kita akan rasa, tuan aku tak makan ni, aku tak boleh nak bakar laju-laju ni, bahaya nanti dia pengsan. So kita bakar slow. Okay, so bahaya bila kita tak jaga timing makan ni. So always prepare dekat dalam bag, ada almond ke, ada apple ke, okay, ada something yang untuk you munch sementara nak tunggu you punya lunch tu. Okay, so boleh komen, bahaya lambat makan, nanti bakar slow. Okay, boleh baca komen dekat chat. Alright, so seterusnya Kak Lia. Alright, seterusnya eat clean kan. Kalau kita tengok dalam meal plan program, semuanya adalah clean. Cara masakannya clean. Kan, apa you all faham tak eat clean ni? Dia kata, coach saya dah eat clean, saya eat sampai clean. Tak, sampai clean. Clean apa you? Semua kan bahaya. Eat clean. Sebenarnya eat clean ni, sebenarnya cara masakan dia clean. Kalau sebenarnya masuk eat clean tu, kita masak, sebenarnya kita makan makanan tu yang sebenarnya jadi. Ini why nak natural diet. Makan benda kalau sayur mentah, ulam itu. Ataupun sayur tu masakan tu dia tak overcook. Dan satu lagi yang pentingnya, kita tak menggunakan minyak, tak menggunakan santan, kurang garam dan gula. Kalau boleh nak clean semua, tak ada gula, tak ada garam, tak apa. Sebab saya pernah ada kawan yang dia buat diet, dia makan tak ada, tinggal semua gula, garam tak ada. So boleh imagine tak macam mana kita makan yang tak ada rasa. Tak ada rasa apa-apa. Maknanya betul-betul lah cleannya. Tapi kita sebenarnya nak juga ada rasa kan. Kita tekak, kita nak makan tu ada rasa juga. Jadi kita kontrol. Kita sebenarnya boleh kontrol pengambilan. Kan dalam grocery kita dalam program kan kita tukar kepada yang lebih sihat. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh ambil gula. Bukan tak boleh ambil garam. So kita tukar kepada yang lebih sihat. Betul Coach Didi, tak ada nikmat kehidupan. Makan tak ada rasa apa. Itu juga mindset orang. Bila masuk program diet, you hilang nikmat makan. Ya, rugilah you masuk program, hilang nikmat makan. Sebenarnya itu kita nak ubah kan. Okay, bukan sampai clean, tapi cara masakan dia clean. Tapi tak apa, nanti kita akan ada sharing cara masakan dia tu macam mana kan. Okay Coach Yana, kita cepatkan sikit kan. So jangan makan sampai clean Kak Lia. Itulah, kurangkan cuit-cuit tu sekali. Cuit sana, cuit sini kan. Cuit sana, cuit sana sepinggan. Okay, kita tengok next. Cuit-cuit boleh cuit oleh coaches Okay. Cuba komen juga, apakah, sebab tadi kan Kak Lia kata nikmat kehidupan kan, bila kita makan semua tak nak letak kan. Tapi rasanya dalam meal plan program masing-masing mesti tak sangka kan, menu semua sedap-sedap dan menu-menu tu boleh turunkan berat badan. Cuba komen sikit, share sikit, belanja sikit audience kan. Apa anda punya favourite meal plan dekat dalam your group coaching? Ada baru-baru ni Coach Lily buat mi goreng mamak ke. Wah, ada cakap laksa, shakshuka, bali goreng tuna, suun laksa, wrap sarang burung. Wow, sedap gila. Suun laksa Penang, rendang sihat, sambal gesik salmon, suun tom yum. Betul ke ni program turun berat badan ni? Laksa suun. Masya Allah, best Coach Lia, Coach Lia rajin bawa bekal ke? Saya rajin, saya bawa bekal insyaAllah. Apa antara favourite meal Coach Lia? Biasa saya buat yang simple je kalau hari bekerja. Sebab bila balik kerja nak prepare masak. Biasa saya akan prepare bekal petang. Kalau balik kerja petang, saya akan prepare. Just masak yang simple je, yang boleh letak dalam air fryer, masuk dalam air fryer. Okey, macam tu je. Saya akan letak gravy. Kadang-kadang saya buat nasi goreng kerabu ke, nasi yang mi goreng mamak ke, yang saya semudah. Sebenarnya mudah je. Kita kan dalam program ni sangat mudah je.
makan masakan meal tu sedap kan. Resepi tu best kan. Rugi orang kata air tu tak best kan. Okay. Alright, so seterusnya ramai ni terliur dengan nasi goreng kerabu, semua dah pagi-pagi dah cerita-cerita macam-macam kan. Okay, so the next step adalah bagus bila semua excited dan nak masuk group baru, so always ready to learn. So bila kita cakap ready to learn ni, selalu kita kata tentang empty your cup kan. Selalu kita kata kalau kita punya gelas ni dah penuh dengan air, macam mana kita nak masukkan air yang baru. Alang-alang untuk season kali ni, alang-alang untuk season kali ni, saya nak minta anda semua bukan sekadar empty your cup, okay, letak tepi, tapi tukar cup yang lagi besar. Ini cup tadi kan. So ini cup yang lagi besar. Kalau kita empty kita punya cup pun, tapi kalau cup kita kecil je, kita boleh dah serap ilmu yang sikit je. So kalau kita ready nak belajar, tapi kita macam I nak cuba-cuba je lah dulu program ni kan. So kita punya cup tu tak besar. Tapi kalau kita datang dengan kita punya cup yang sebesar muka kita ni kan, maksudnya kita rajin klik Zoom. Kita ada je apa-apa workout Coach DT share, kita pun join. Kelas memasak kita join. Kita ready to learn. Bawa gelas besar, bukan setakat empty your cup. Alright, so komen dekat chat gelas besar. Okay, alright, lagi satu tips, apa dia Kak Lia? Okay, the last kan, tip yang ketujuh ni, okay, the chain groceries. Sebab dalam program coaching kan, kita akan bagi kepada anda grocery list untuk kita ubah kan. Sebab kalau kita nak dapatkan turun penurunan berat yang orang kata lebih efisien tu, kita kena tukarlah list grocery kita tu, daripada kita makan yang contohnya nak beras yang biasa kita makan yang brown rice kan, kita tukar kepada food yang low GI kan. Senior coaching ni mesti dah tahu kan apa tu low GI kan. Kalau new tu kita first time dengar apa tu coach low apa tu GI, low GI kan. Nanti anda akan belajar dalam kenapa pentingnya tukar grocery list ni. Contohnya yang saya boleh bagi contoh, nasi putih kepada brown rice, lepas tu roti biasa kepada roti wholemeal, sebab makanan ni memberi kita kenyang yang lama kan. Nanti akan ada banyaklah grocery list dan siap ada list rempah-rempah ratus lagi you all boleh beli. Kalau boleh kita masak ni guna rempah yang original. Tak payah beli yang segera tu. Kita masak menggunakan rempah ratu yang asli tu. Jangan guna Pak Haji. Kita sekarang tak nak guna Pak Haji semua kan. Kita guna rempah kita sendiri. Okey? Ini memang penting. Kalau tak change grocery ni, macam mana kita nak sediakan meal yang sihat tu? Buat grocery pun tak tukar, kan? Masak mesti kita akan makan masak yang cara yang lama. Sekarang kita nak masakan yang baru, masakan yang secara sihat kan? Okey? Betul, masak tom yum paste sendiri. Ada orang pakai tom yum yang beli kan, tom yum paste yang beli sebenarnya tak okey, tak sihat sebenarnya. Kan tak okey sebab dia ada bahan-bahan perasa, nanti tengok berminyak-minyak pun kan. Jadi kita buat paste tom yum sendiri. Kan sebenarnya sangat best dalam program orang coaching ni. Resepi semua ada. Resepi tu kita boleh solehahkan dia. Solehahkan dia, sihatkan dia. Boleh tom yum, boleh masak nasi goreng kerabu sihat, kerabu lagi kan, tom yum sihat, semua tu boleh sihatkan. Chicken chop sihat pun boleh tahu. Kan bestnya kan. Pagi kita rasa makanan ni apa cerita kan Kosiana kan. Sedap kan sebenarnya muslimah kan Fafona. Okey Kosiana. Resepi Soleha kan ada yang campur kari dengan F3 lah, memang best. Cik Aziz kata apa tadi, gelas besar. Gelas besar ni kita masukkan ilmu lagi banyak. Okay, alright, so Kak Lia kan macam seorang yang part time kan, so ada komitmen nak bekerja semua kan, tapi still buat satu komitmen lah untuk sediakan makanan sihat kan. So ramai orang macam ni kan, lepas kita nak share 5 jenis orang, 5 jenis personality bertangguh. Kadang-kadang kita tahu kena minum air cukup, kena bawa bekal kan, tapi kita selalu tak buat. Kalau macam Kak Lia kan, pengalaman Kak Lia sendiri sebagai seorang yang bekerja, mestilah banyak benda kan nak jaga satu hari, tapi apa yang buat Kak Lia macam do whatever it takes juga? Memang penat kan, kita balik kerja nak buat bekal lagi kan, nak sedia bekal. Memang what time is orang kata, time kata macam sangat-sangat apa nak kata limiter pun tak, kita kena cari masa sebenarnya.
cari masa kita sediakan, kita rasa pagi tak sempat, kita sediakan malam. Jangan menghadapkan pagi, memang akhirnya tak buat. Kan kenapa macam kalau saya terus nak bawa bekal kan saya bawa bekal simple je tapi saya tetap nak bawa bekal. Kan saya bawa bekal telur dadah tanpa minyak je, dan brown rice kan ulam je. Kan saya buat sambal solehah. Solehah lagi kan. Sebab apa? Sebab saya nak healthy lifestyle tu menjadi sebenarnya, kan habit makan sihat tu menjadi saya punya lifestyle, cara hidup saya. Dan saya nak, kalau saya nak tunjuk kepada kawan-kawan saya, this is me. Tak tunjuk kepada kawan saya makan macam ni kan. Sebab kita nak orang inspire kita, orang follow kita, kita kena mula dulu. Kan kalau kita pemakan tak sihat, orang rasa orang nak percaya tak gitu, confident tak kita dia pemakan macam tu kan. Tapi kita dah hari-hari buat bekal, orang pun dah tahu dah. Bila belanja makan kat office tu, dia tak makan ni, dia tahu dah memang saya tak makan. Saya tak makan, saya hanya akan rasa. Biasalah office kan, suka belanja-belanja makan ni biasa-biasa kan, kek ni lah, macam-macam. So cuma bergantung pada diri kita, macam mana kita nak buat. Kalau saya hanya just rasa je lah, ambil hati kan. Kalau bos belanja tak makan pula kan, saya ambil, saya rasa tapi saya tetap makan bekal saya. Saya happy dengan bekal saya walaupun simple. Kita kena happy tau. Ni kan tengok bekal sendiri pun stres macam mana kan. Kita kena happy. Dan kita masak petang ataupun malam. Itu the best way untuk kita yang pagi tak sempat. Kan sebenarnya kalau kita nak tu kita buat je. Yang tak buat tu cari alasan je tak buat tu. You just buat je. Cari masa. InsyaAllah ada. Okay, itu tips saya. Wow, bestnya. Thank you Coach Lia. Okay, so buat je. Tak boleh buat pagi, buat malam kan. Yang penting kena happy Okay, so sekarang ni jom kita tengok kenapa kita tahu dah kita kena makan clean, kita kena jaga timing semua kan. Tapi kadang-kadang kita bertangguh. Ada tak kat sini macam tu? Saya memang tahu Coach, tapi kadang-kadang saya tak tercommit. Ada tak yang macam ni? Okay, kalau nak tahu kenapa kita jadi macam ni, saya nak share 5 jenis sikap bertangguh. Okay, boleh komen. Kalau siapa yang nak belajar apakah dia 5 tu, boleh komen. Apa tu 5 tu? Apa tu 5 tu? Okay. So, yang pertama. Okay. Yang pertama, kita ada the perfectionist. Okay, the perfectionist ni orangnya macam mana? Alah, kita tak ada lah esok menu kari, kita tak ada daun kari lah, kita tak boleh lah nak buat program, tak boleh lah nak buat meal plan ni. Kita macam nak follow Zumba lah tapi kita belum ada kasut baru lah, macam mana kita nak buat ni? Macam tu kan. Alah, kita tak boleh nak on video lah, muka kita tak siap lah, kita tak boleh lah nak join Zoom. Macam tu kan. So kita perfectionist. Ada tak di kalangan orang yang perfectionist kat sini, baik ngaku? Okay. Siapa yang perfection kat sini? Okay, tolong. Kusyana. Okay, sambung. Okay, so, ada tak barang terus tak ada mood, betul kan? So ini yang biasa kan, kadang-kadang memang macam tu, alamak hari tak follow me plan tak nak lah upload, macam tu kan. So macam mana cara nak mengatasinya? Kalau siapa yang jenis nombor 1 ni kan, cara nak mengatasinya adalah kita tukar fokus daripada kita fokus cara kepada fokus purpose. Okay, daripada kita fokus cara, kita fokus purpose. Maksudnya macam mana? Oh, alamak, terkeluar pula nombor 2. Okay, sekejap Okay, so daripada apa? Daripada fokus cara, kita tukar fokus purpose. So maksudnya, kalau contoh, kita nak follow meal plan ni sebab apa? Sebab kita nak dapat result. Okay, sebab kita nak dapat result. Tapi, bila kita tak cukup daun kari betul, kita tak nak buat dah. So maksudnya kalau kita fokus cara, kita nak perfect segala cara, step by step tu. So last kita tak buat. Tapi kalau kita fokus purpose, kenapa aku nak follow me plan? Oh, sebab aku nak result. Okay, so as long as benda ni clean, as long as ikut portion, so why not aku just try? Okay, so betul.
Fauziah. Okay, tukar fokus cara kepada fokus purpose. Okay, jom kita tengok type yang kedua. Type yang kedua ni siapakah dia? The dreamer. The dreamer ni dia macam kuat berangai. Berangai macam mana? InsyaAllah 3 hari bulan 3 akan start group baru kan. Jadi aku akan dia macam tu. Pukul 5.30 tepat aku akan workout. Dia dalam impian dia banyak kan. Contohnya, okey, dah start group baru, makanya hari ini aku akan bersenam 20 jam. Hari ini aku akan cukupkan water intake seawal 3 petang. Macam tu kan. Dalam dream dia list kemain banyak lagi. Siapa macam ni? Baik dengan aku cepat kan. Macam-macam rasa, wah macam-macam plan dalam kepala nak buat tapi tak buat. Okay, so the dreamer ni macam mana cara nak atasi dia? Okay, so cara nak atasi dia adalah the dreamer ni kita perlu fokus on micro goal. Fokus apa? Fokus micro goal. So kadang-kadang kita kan dream list banyak tapi action slow je. So kita fokus micro goal sebab kadang-kadang bila kita fokus goal yang besar, contoh okey, setiap kali masuk bulan baru day 1, hari-hari pun day 1 macam gitulah kan. So dia target nak turun 5 kg tapi dia fokus dengan goal yang besar. Jadinya bila dia dah sejauh dia terus tak nak. Tapi kalau nak atasi dia, fokus on micro goal. Contohnya okey, hari ni apa yang saya boleh buat the best. Okay, hari ni saya nak cukupkan water intake. Okay, berapa liter nak cukupkan. So kita fokus on micro goal. Okay, alright, jom kita tengok type yang seterusnya. Siapakah lagi? Jenis-jenis apa lagi orang bertangguh ni? Okay, jenis ketiga adalah the avoider. Kan dia selalu rasa macam baiklah elakkan it's better to do nothing than make mistake. Contohnya takutlah nak minum air yang just pergi toilet je, contoh macam tu kan. So Lala tak minum air yang cukup terus kan. So kita nak avoid rasa uncomfort feelings tu. Ada tak yang macam ni kadang-kadang kan, tak nak lah nak workout sebab hari tu pernah workout sekali tu jari kelingking terkehil, contoh macam tu kan. So kita selalu nak avoid rasa-rasa yang tak selesa. Okay, so boleh komen juga apa antara benda-benda yang anda rasa tak comfort nak buat waktu diet ni, boleh share. Okay, so macam mana cara nak atasi sekiranya kita berada dekat dalam avoider ni? Kita buat do the difficult task first. Okay, do the difficult task first. So kita buat benda yang paling susah, ataupun dalam buku apa, eat that frog. Kalau kita rasa macam kita tahu benda yang kita paling malas adalah nak bersenam, kita bersenam waktu pagi, contoh. Ataupun kita tahu kita ni orang yang suka sikit makan, so kita kena cepat-cepat preparekan makanan kita, snacking kita dalam beg siap-siap. Period tak selesa nak bersenam, contoh-contoh lah kan, uncomfort feeling. So seterusnya nombor 4, type yang keempat adalah the crisis maker. Crisis maker ni macam mana? Dia suka buat sampai last minute. Maksudnya alamak Sabtu nak timbang, hari ni dah hari Khamis, macam mana ni? Hari ni nak kena push up 30 juta. Macam tu kan. So dia fokus last minute. Kadang-kadang daripada awal tak apalah, baru day 1 kan, kita let lah dulu, tarik nafas, inhale exhale. Lepas tu masuk hari ke-17 dah gelabah kan. Masuk je nak hari timbang, malam tu buat kuat lentang semua, buat swimming 5 km lah, gelabah kan. Okay, so crisis maker ni orang yang suka buat last minute. Ada tak kat sini yang macam ni? Baik mengaku kan. Okay, so kalau yang crisis maker ni, cara nak kita mengatasi dia adalah kita kena buat reminder. Set reminder. So contoh Iza macam tu. Okay, tak apa, no problem. So kalau orang yang suka last minute, kita buat reminder. So contohnya, okay, so kalau kita orang selalu terlupa kan, okay, buatlah contoh macam water reminder. Okay, pukul 5 buat alarm, daripada pagi lah buat alarm, pukul 10, pukul 12, pukul 2 kan, buat alarm. Okay, ataupun contoh kita buat reminder untuk kita workout. Macam itulah, so kena ada alarm ataupun reminder. Okay, dan yang terakhir adalah alarm ada. Alarm ada tapi jangan snooze ya. Macam tu. Tapi sambil lewa. Okay, so mungkin kena buat kena buat denda. Contoh, okay, kalau tak turun by minggu ni 1 kilo, so kita minta accountability partner kita, denda kita. So macam itulah, kita kena ada something yang kita, kalau orang crisis maker ni, dia work best under pressure. So kena ada pressure, baru dia rasa macam tak keruan. Macam tu. Alasan kerja. Okay, so yang terakhir adalah
procrastinator. Type of procrastinator yang terakhir adalah the busy. Saya tak sempat dah coach. Saya tak sempat je kan. Busy lah. Busy, sangat-sangat busy. So kalau orang yang busy ni, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu prioritize. Contohnya kita tak sempat sebab kita kerja. Tapi kita tengok balik. Apakah yang lebih penting? Kita punya health ataupun kita punya kerja. Contohnya kita kalau kita kerja tapi kalau kita tak sihat, kita tak boleh nak melaksanakan kerja kita juga kan. So kita prioritikan dulu kita punya health dulu. Okay, ataupun kita tengok mana yang kita boleh delegate, kita delegate. Mana yang kita boleh delete, kita delete dulu. Contohnya kita nak cari idea healthy recipe, lepas tu kita terus scroll pula Instagram sampai 30 minit. Sedangkan kita boleh plan siap-siap, tengok je lah meal plan tu kan. Lepas tu kita sediakan. So cara mengatasi kalau kita seorang yang busy adalah kita perlu prioritize. Okay? Kita perlu prioritize dan ada schedule, proper schedule. Dan always rasa health is wealth. Kalau kita utamakan health kita, insyaAllah yang lain terjaga. Okay? So itulah dia, ada 5 type of procrastination. Kita tahu tapi kita tak buat. Okay? So insyaAllah kita nak masuk dah bulan baru ni, Kak Lia, kita nak masuk group coaching yang baru kan. Okay, so kita pun dah share 7 perkara yang perlu ada sebelum kita start program. So ada tak kata-kata terakhir Kak Lia nak share untuk semua yang nak masuk program ni? Okay, pada semua, sorry ya, ada background sound ke bising? Sorry ya. Okay, kepada yang baru nak join group coaching, saya rasa memang ada satu saya nampak saya punya new NC masuk join Zoom hari ni, okay. Dan juga advance untuk senior juga kan, senior lama yang buat comeback ada kan, mesti ada kan. Memang saya akan bagi kata-kata ni dekat dalam form pengenalan. If you want to change your body, change your mind first. Yang tu dulu. Change your mind first. Please tu, tolonglah sebab kita merayu, tolonglah change your mind first, sebab kita dalam group coaching nanti macam-macam kita nak belajar kan, sebab kita clearkan mind kita empty dekat, so kita bersedia to receive new ilmu yang baru. Okay? Dan insyaAllah dalam group coaching nanti anda akan rasa macam wow, bestnya dalam group coaching ni. Selama hari tak tahu kan macam mana nak kurus secara online ni, tapi bila masuk group nanti anda akan tahu macam mana betapa bestnya. Sebab saya pun mendapat berat dalam range berat idea saya lepas saya join online coaching. Saya sendiri pun. Saya sebenarnya offline dah lama. Tapi bila masuk online coaching tu, online dapat range yang idea. Sebab apa? Sebab coach kita ada di mana-mana, mengikut je kita kan. Kalau offline tu coach tak nampak. So kita pun mulalah kan. Tapi dalam online coaching kita ada kawan-kawan, kita bersama-sama group support yang best. Ada senior coaching yang kita akan inspired. Akan ada kawan-kawan dalam group coaching tu yang rajin sangat follow me plan. Yang itu pun akan menjadikan semangat untuk kita follow me plan. Okay, itu saja kata-kata semangat saya kepada semua, pada new coaching, senior coaching, pada semua coach juga kan. Mungkin ada yang nak renew result, saya pun nak new result. Okay, if you want to change your body, change your mind first. Okay, bestnya. Thank you Kak Lia. Alright. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, sebagai penutup, jom kita enjoy lagu pasal pengen kurus. Okay, so jom kita start momentum kita untuk 90 days ni, kurus dan sihat untuk fit for Ramadan. Okay, so jom kita enjoy. Lagu berikut ini adalah curahan hati, dilarang tertawa. Dodol. Aku pengen kurus, punya badan seksi dan terurus. That's right. Aku pengen kurus, perut six pack tanpa selulit dan mulus. Yo, gue ngaku gue gendut pingin kurus, badan penuh selulit udah kagak mulus, tapi kagak kuat cuma makan ayam kukus. Olahraga suka malas, harapan pun pupus. Bangun pagi cari cemilan, cari jajanan, tiap 2 jam lapar cari makanan. Jam 6 sampai 11 masih sarapan, pengen punya perut six pack tinggal harapan. Bukan salah McD atau KFC, gue sendiri buat perut gendut seksi. Makan terus tak terasa tak terdeteksi, rasa kenyang berlebihan jadi obsesi. Lama-lama berat nambah gak karuan, udah susah berubah mau pindah haluan. Makan seporsi pasti kagak cukup, gak pakai nasi, lapar gak nutup. Aku pengen kurus, punya badan seksi dan terurus. That's right. Aku
coba untuk bisa buat diri gue berubah. Ikut fitness, rajin olahraga, tapi abis itu makan malah nambah. Hipnotis kalah sama hipnotis iklan, restoran goreng daging ayam sama ikan. Gimana gue mau bisa fokus sama niat kalau rasa lapar berontak menggeliat. Oke coba duduk, tahan gak makan. Tukang mie ayam lewat di hadapan, udah murah ceban bisa 2 porsi, langsung loncat secepat kilat dari kursi. Bang kering, kagak pakai sambel, 2 porsi minyak minta yang tebel, pakai saus banyak sama daun bawang. Gimana mau kurus, gimana dong abang? Aku pengen kurus, punya badan seksi dan terurus. That's right. Aku pengen kurus, perut six pack tanpa selulit dan mulus. Aku pengen kurus. Jangan cuma ngomong ayo diet, ayo diet, semua diet. Aku pengen kurus. Jangan cuma ngomong doang diet, ayo diet, cepet diet. Aku pengen kurus, punya badan seksi dan terurus. That's right. Aku pengen kurus, perut six pack tanpa selulit dan mulus. Bye semua. Assalamualaikum.